Terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam satu Malaysia. Jadi biarlah saya izinkan saya terus kepada soalan saya yang tu. Tak ada cerita-cerita lain. Ya. Tuan yang tua dan untuk makluman yang hormat, kos kebajikan atau kehidupan yang ditanggung oleh kerajaan bagi setiap orang banduan yang ditahan dalam penjara di Malaysia adalah sebanyak RM35 sehari. Ia melibatkan kos utility terdiri di antaranya bagi tujuan menyediakan peralatan, makanan, kemudahan harian, perubatan, kawalan, pengiringan, pemulihan, emolment dan lain-lain. Bagi jawapan yang kedua, iaitu B, sama ada layanan terhadap banduan adalah berdasarkan United Nations Prison Related Standard and Norms. Jabatan Penjara dalam mentadbir dan menguruskan pertahanan, keselamatan, layanan, pemulihan dan pengintegrasian penghuni adalah berasaskan akta dan peraturan yang telah diluluskan oleh Parlimen ini, dan juga mematuhi standard antarabangsa yang ditetapkan, iaitu United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners ataupun UNSMR. Dalam konteks layanan terhadap semua penghuni, Jabatan Penjara amat peka kepada hak asasi dan kebajikan penghuni. Bagi memenuhi tuntutan hak asasi penghuni, Jabatan Penjara akan bertanggungjawab memastikan layanan yang profesional, berlandaskan undang-undang, nilai kemanusiaan secara adil dan saksama. Semua penghuni dilayan dengan adil berlandaskan standard operating procedure yang ada, tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, pahaman politik dan lain-lain. Bagi keperluan kebajikan penghuni, Jabatan Penjara juga amat prihatin dalam masalah lazim yang dihadapi oleh penghuni, antaranya masalah pribadi, kes keluarga dan majikan. Justru itu adalah menjadi tanggungjawab Jabatan Penjara bagi menguruskan hal-hal tersebut dengan sebaik mungkin. Untuk rekod, the United Nations Working Groups on Arbitrary Detention ataupun WGAD semasa melawat dan memeriksa beberapa institusi penjara pada tahun 2010 telah tidak menimbulkan sebarang keraguan terhadap layanan yang dilaksana untuk penghuni. Begitu juga lawatan International Committee of the Red Cross ICRC yang menunjukkan penjara di Malaysia telah melaksanakan layanan terhadap penghuni dengan baik. Malah program Jabatan Penjara seperti program pemulihan bukan sahaja telah dipilih untuk dijadikan kursus bagi pegawai penjara rantau Asia Pasifik di bawah Malaysia Technical Cooperation Program MTCP, malah digunakan oleh negara tertentu untuk membina program pemulihan penjara mereka. Dato' Yang Tua, terima kasih. Ya, Bukit Katil. Terima kasih Mak Menteri atas jawapan sebentar tadi. Cuma saya ingin tanya sedikit mengenai hak asasi banduan berkaitan dengan dua perkara. Pertamanya ialah pendirian kerajaan mengenai hak banduan ini untuk mengundi. Sebab ada yang masuk di dalam penjara itu telah pun daftar sebagai pengundi di suatu kawasan. Ada kalangan yang menghujahkan bahawa ini bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Itu bagi mereka yang belum mendaftar. Tapi yang dah mendaftar, dia boleh untuk mengundi. Dan saya ingin tanya, apakah kerajaan bersedia untuk menyediakan satu mekanisme agar mereka ini boleh diberikan hak untuk mengundi. Yang kedua, Mak Menteri, ialah hak tentang kesihatan ini. Walaupun diberi tahu tadi terdapat pelbagai pujian dan sebagainya, saya ingat mungkin kementerian terlepas pandang. Ada satu isu yang besar sekarang ni berlaku berdasarkan laporan terbaru 2014, iaitu masalah tuberkulosis dengan izin, masalah batuk kering. 88% inmates yang dibuat kajian baru ni di penjara Kajang dikenakan paksa
dikenakan rawatan, dan dibuat kajian itu 88% ini terkena TB. Dan bukan sekadar di penjara Gajah, malah saya difahamkan penjara-penjara yang lain juga ada masalah yang besar. Jadi saya ingin pendirian kerajaan, tindakan segera kerajaan bagi menangani perkara ini. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih, Yang Amat. Dua persoalan. Sebenarnya Datuk Ketua pun tahulah. Ya. Hanya satu saja, Yang Amat. Ya. Tapi walau bagaimanapun, yang pertama tu kita ambil kira. Dan kita meneliti undang-undang. Dan kalau dibolehkan, saya akan bincang dengan pihak kementerian dan penjara. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Yang Amat, soalan 18%. 88%. Ya. Pegawai dan penghuni penjara terlibat dengan batuk kering. Sebenarnya, Yang Hormat, saya telah berbincang dengan pihak Suhakam. Hari bulan saya dah lupa, bulan lepas, yang mendapat fakta-fakta sedemikian untuk memberi maklumat secara perinci pada saya. Dan saya belum pun menerima daripada pihak Suhakam. Tetapi dalam masa yang sama, oleh kerana kepekaan kementerian dan saya sendiri, saya telah meminta Ketua Pengarah penjara bersama dengan mengaturkan satu mesyuarat dan menjemput pihak wakil daripada Kementerian Kesihatan untuk berbincang kepada saya, bersama saya, macam mana kita boleh mengatasi masalah ini, khususnya dalam segi perubatan, immunization kepada pihak-pihak yang terkena, dan prevention kepada mereka yang belum terkena. Jadi kita tengah mengambil tindakan, Yang Hormat, dan kerana dia merintasi kementerian lain, jadi saya terpaksa juga berhubung dengan Kementerian Kesihatan, kementerian lain, sumber manusia dan sebagainya, diadakan mesyuarat. Saya dah beri arahan supaya diadakan mesyuarat dalam masa yang terdekat ini di kementerian kami untuk menguruskan perkara yang Berhormat sebutkan tadi. Itu yang pertama jawapan saya. Yang kedua ialah bahawa semenjak kita masuk dalam kementerian ini, Yang Hormat, kita telah melihat soalan kesihatan ini adalah satu masalah yang pokok kita lihat dalam satu-satu sudut institusi, khususnya di penjara ini. Oleh kerana di sanalah mereka bercampur gaul, sama ada dia orang tahanan ataupun pegawai penjara itu sendiri yang melibat bersama, duduk bersama, bahkan ada tempat makan bersama dengan mereka ini. Jadi kita peka dengan kesihatan semua pihak, bukan saja penghuni tetapi juga pegawai-pegawai penjara yang mungkin boleh dilibati, jangkiti oleh penyakit-penyakit yang Berhormat sebutkan tadi. InsyaAllah, Yang Hormat, kita akan bagi laporan dengan Dewan. Terima kasih. Ya, Masjid Tanah. Terima kasih. Saya nak bertanyakan soalan tambahan kepada calon nombor 4 naib presiden. Nasib baik bini dia tak bertanding, kalau tak kacau. Okey, soalan tambahan saya, mengikut survey yang telah dijalankan oleh United Nations, yang mana mengatakan bahawa percentage oleh penghuni-penghuni wanita di dalam penjara meningkat saban tahun ke tahun, dan average-nya adalah 6%. 6%. Di France 4%, dan di Amerika Syarikat adalah sebanyak 9%. Jadi saya nak bertanyakan, pertamanya, bagaimana pula dengan penghuni wanita di penjara di Malaysia, dan yang kedua, adakah kita melihat fasiliti di penjara ini dibuat mengikut fasiliti yang dan juga keperluan yang kesesuaian untuk penghuni wanita, yang mana latar belakang dan profil mereka berbeza-beza. Tambahan pula ada daripada mereka yang mengandung, ada mereka masih lagi muda dan mempunyai dependent, anak-anak yang ditinggalkan, dan juga yang berlaku kes trauma akibat kesalahan yang dilakukan. Terima kasih. Ya, Sila Menteri. Terima kasih, Yang Hormat. Nisbah ataupun jumlah yang terperinci tidak ada pada saya masa sekarang, Datuk Yang Tua. Walau bagaimanapun saya boleh memberi jawapan secara bertulis soalan nisbah. Yeah. Tapi soal pengendalian ataupun pembiayaan mereka yang dalam penjara, dia banyak perkara yang kita butirkan. Yang pertamanya, penjara untuk wanita. Memang ada tempat-tempat yang khusus, penjara khusus untuk wanita yang dijaga oleh pihak-pihak pegawai dan anggota-anggota
wanita. Bahkan kita mempunyai seorang pegawai kanan penjara yang menjaga khusus untuk menjaga wanita. Dan program-program mereka sebagaimana program kepada penghuni penjara yang lain juga dirangkai begitu rupa ataupun digubal begitu rupa supaya memastikan keperluan tiap-tiap individu dan tiap grup-grup individu ini kita ambil kira dalam memberi kaunseling, latihan, pembiayaan, penjagaan dan sebagainya. Ini termasuk mereka yang hamil. Apa kata? Hamil. Hamil. Ya, mengandung. Sebab mengandung. Terima kasih. Ya. Betul. Itu perkataan yang nak cari tu. Orang Sarawak kata buntin aja lah. Speaker. Ya. Sila. Boleh kena sebut orang Sarawak yang cara alu-alu lah orang daripada Seriaman datang ke atas tu. Tu kata orang Seriaman. Jadi yang mempunyai masalah sedemikian rupa kita ambil kira dan diberi rawatan dan layanan sebagaimana wanita yang di luar penjara itu kita beri rawatan dan layanan. Makna dia kalau doktor perlu memberi pemeriksaan tiap-tiap minggu, dia juga akan diberi sedemikian berlandaskan apa doktor nasihat kepada pengurus penjara tersebut. Jadi tidak ada layanan. Dan daripada sudut lain iaitu sudut agama, sudut budaya dan sebagainya. Untuk maklumat Datuk Yang Ketua bahawa kita lihat dalam penjara kita telah menginstitutionalizekan pengajian daripada sudut moral dan juga agamanya menerusi sudut-sudut agama ini. Yang Islamnya kita bawa ustaz dan ustazah masuk ke penjara. Yang Kristian kita bawa priest dia masuk ke penjara untuk memberi bimbingan kepada mereka. Ini begitu jugalah yang Hindu dan Buddhis. Kita bawa pakar-pakar budaya dan agama ini ke dalam penjara untuk memberi bimbingan dan latihan daripada sudut moral dan agama mereka masing-masing. Keperluan itu tidak pernah dilupa oleh pihak penjara Malaysia. Itulah kenapa penjara Malaysia sekarang rated one of the best in this part of the world. Datuk Yang Ketua, terima kasih. Minta maaf saya guna perkataan Inggeris tadi. Ya. Terima kasih.